Baik, terima kasih untuk cerita pagi Selangor. Ini kini kita akan kongsikan berita terkini iaitu vaksin komuniti Pfizer-BioNTech diluluskan untuk mereka yang berumur 12 tahun ke atas. Namun, keutamaan masih lagi kepada kumpulan berisiko tinggi. Kelulusan pendaftaran bersyarat memerlukan maklumat terkini, keselamatan, keberkesanan vaksin dipantau dan dinilai berdasarkan data terkini. Ini merupakan berita terkini yang kami kongsikan. Ini merupakan berita semalam yang pastinya yang sahih di berita RTM. Dan satu lagi berita terbaru ialah Malaysia lulus 2 lagi vaksin COVID-19 di mana mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah PBKD setuju beri kelulusan pendaftaran bersyarat bagi 2 lagi jenis vaksin COVID-19 iaitu Convidecia Recombinant Novel Coronavirus Vaccine, keluaran CanSino Biologic Inc. China dan juga Janssen COVID-19 Vaccine, keluaran Johnson & Johnson yang diperoleh melalui fasiliti COVAX. Jadi ini bercerita mengenai vaksin, jadi lakukan tanggungjawab anda untuk mendaftarkan diri dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Selepas ini kita nak bersama dengan rakan kita dalam cerita kita memerangi COVID-19 episod kelima dengan tajuk pada episod kali ini Agenda Semata-mata. Mari kita saksikan. Kesan daripada vaksin yang mereka cucuk pada rakyat ni, misi ni mati ni sampai 30-40 orang dah misi perempuan mati. Tapi benda tu semua tak ada dalam berita, semua rahsiakan. Ratusan juta kes di seluruh dunia. Jutaan kematian bertimpa-timpa. Masih ramai merasa curiga. Mengatakan ini satu agenda. Ini cerita kita. Memerangi COVID-19 bersama saya, Tia Nawai. COVID-19 merupakan ancaman benar dan nyata. Realiti melingkari langit terbuka. Forum maya tidak bertepi, masih bertelagah sesama sendiri. Wujud pandangan sampingan yang menyanggah apa yang telah disepakati dunia. Vaksin merupakan salah satu daripada senjata kita untuk melawan pandemik ini. So, kita masih perlu melakukan segala SOP yang ada sekarang. Tambahan dengan vaksin ini, kita boleh menurunkan kes-kes COVID-19 dengan harapan kita dapat mengeluarkan diri kita daripada pandemik ini dalam masa yang singkat. Berkelompok berbeza pandangan. Anti vaksin hujahnya berdentum-dentang. Geng teori konspirasi terus menuding jari. Mengapa timbulnya kelompok berbeza pandangan ini? Kita pergi kepada persoalan itu, iaitu di mana kesemuanya mereka dijadikan satu teori konspirasi, satu andaian dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, kebanyakan perkara ini dibawa oleh mereka yang kita namakan pada dunia kita hari ini sebagai influencer. Mereka kata ini adalah satu perancangan untuk melemahkan umat Islam. Okey, pandemik ini dia tak panggil pandemik. Mereka pandai. Mereka ini pun kreatif. Mereka panggil plandemic. Ada plan kat depan. 20 April baru-baru ini 34,580 umat Islam di Gaza sudah ambil vaksin yang kita katakan agenda Dajjal, agenda Yahudi. Mereka di Gaza telah ambil suntikan ini. Jumlahnya akan meningkat. April 34,000, orang Palestin secara umumnya di tebing barat 121,000 lebih. Tak nampak pun mereka jadi pengikut Yahudi.
Mereka masih menentang kezaliman Yahudi, tak jadi pun pengikut agenda Yahudi. Ada satu website iaitu Worldometer yang di mana mereka membuat pengiraan tentang jumlah jangkitan dan kematian kerana COVID di seluruh dunia. Dan kalau kita pergi kepada website itu, kita akan dapati 10 negara yang paling tinggi jangkitannya, top 10, saya hanya jumpa satu je. Pada tangga ke-9, negara Turki. Tetapi di atas punya adalah negara Amerika Syarikat, Eropah dan sebagainya. Benarkah COVID-19 agenda jahat? Kononnya mengurangkan penduduk, niat terpahat. Strategi penjajahan ekonomi baru yang tersirat, walhal yang nyata sudah terlihat. Wabak ini semakin tenat. Bukan masa untuk bergulat. Bertahan hujah, sedang wabak kian memberat. Kelompok anti-vaksin ini wujud dengan idea bahawa vaksin ini merupakan racun yang akhirnya akan melemahkan sistem pertahanan badan. Sekiranya dianalisa, semua laporan kesan sampingan yang tular kononnya membawa maut telah pun dinafikan dan dibidas oleh pihak berautoriti. Baik. Segala benda bahan dalam dunia ni tidak perfect 100%. Hatta kita minum air pun kadang-kadang ada orang alahan dengan air. Maksudnya semua bahan tidak 100%, tidak 100%. Akan ada dia punya kemungkinan kebarangkalian yang kita kata allergic reaction. Kalau lepas kita mengambil vaksin, kalau kita kena COVID-19, sistem pertahanan badan kita boleh melawan virus-virus tersebut. Oleh itu, kita tidak akan kena kesan daripada COVID-19 iaitu demam yang teruk yang boleh menyebabkan kita sesak nafas, yang boleh menyebabkan kita pergi ke hospital, dan yang paling teruk ialah boleh menyebabkan kematian. Contohnya Pfizer telah buat kajian lebih daripada 44,000 orang. Campur juga dengan Moderna, sebab kita sekarang ni bercakap tentang mRNA, lebih daripada 33,000 orang. Dan daripada jumlah itu hanya 0.0003 dan 0.004% sahaja yang mengalami kesan sampingan yang dikatakan serius. Manfaat yang kita nak adalah protection daripada vaksinasi itu. Golongan anti-vaksin giat berhujah kononnya vaksin punca insan melemah. Idea mereka mencurah-curah di semarak pemuka teori konspirasi. Katanya vaksin sengaja dicipta kini demi mengukuh pandangan sendiri, sedangkan asasnya nyata dirakui. Negara yang di sudut pengambilan vaksin, nisbah rakyat yang mengambil vaksin, negara yang paling ramai memberi vaksin kepada rakyatnya, Israel berbanding negara lain. Di sudut nisbah, negara Israel lah yang paling ramai memberi vaksin kepada rakyatnya. Bodoh sikit-sikit mengundang penyakit. Bayangkan, kalau berganda, apa akan jadi pada dunia? Berpegang pada hakikat semasa, seluruh dunia sedang berusaha sedaya upaya. Jadi nasihat saya adalah, kalau pendapat peribadi yang kita sendiri pun tak sure, simpan sehingga kita dapat kepastian. Tetapi dalam bab yang melibatkan nyawa manusia, saya kata jangan. Sebab risau kerana semangat kita, orang lain terkorban, kita nak jawab apa di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah kita perlu berlandaskan kepada bukti, kajian demi kajian. Kita tak boleh ambil daripada website ni, Google ni dan sebagainya. Sebab itu bukan disiplin ilmu kita. Oleh itu, kita telah mengeluarkan slogan lindung diri, lindung semua. Ini menunjukkan bahawa jika kita mendapat vaksin, kita bukan sahaja melindungi diri kita, malah kita melindungi semua masyarakat, kerana kita boleh memutuskan jangkitan COVID-19 ini. Kalau pandemik sekadar agenda, takkan maut tak kira siapa.
sini dah boleh menjalani kehidupan normal dah. Nampak tak? Diorang tak payah pakai mask dah sebab majoriti rakyat UK dah dapat vaksin. Okey? Faham ke tidak? Kalau korang selagi tak dapat vaksin, korang tak boleh hidup macam ni. Please, orang Malaysia, please, buka mata. Vaksin ini dibuat, ada kajian dan vaksin ini dibuat oleh orang-orang yang pakar, yang ada qualification. Bukan hanya orang yang suka sembang di Facebook, di IG, di Twitter sahaja.